Okey, kita akan masuk fasa M iaitu mitosis. Gitar sel tadi kita tengok fasa G1, fasa S, fasa G2 dan sekarang kita di fasa M iaitu fasa mitosis. Okey, mitosis ini adalah proses pembahagian nukleus sel induk menjadi dua nukleus. Maksudnya daripada sel induk satu menjadi dua sel anak. Okey, setiap nukleus mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus sel induk. Okey. Maksudnya ciri-ciri sel induk dengan ciri-ciri sel anak adalah sama. Okey. Okey, 4 fasa dalam mitosis ini. Yang pertama adalah profasa. Kita tengok apa yang terjadi semasa proses profasa. Okey. Di dalam nukleus, kromatin mula memendek dan menebal bagi membentuk struktur kromosom yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Okey, tadi cikgu dah terangkan kromatin itu berbentuk seperti satu benang. Okey, dalam profasa ini kromatin akan mula memendek dan menebal untuk membentuk struktur kromosom supaya bila kita observe bawah mikroskop kita boleh nampak bentuk kromosom. Okey, ini bentuk kromosom. Kromosom kelihatan terdiri daripada dua berbenang seiras yang disebut kromatik kembar. Okey, masih ingat tadi di fasa S kan? Okey, membentuk kromatin. Okey, inilah daripada kromatin. Dia DNA replikasi tadi untuk kromatin. Ini kromatik kembar. Ingat tak apa yang terikat di tengahnya? Ini adalah sentroma. Kedua-dua kromatik kembar terikat di sentroma. Okey, semasa profasa juga membran nukleus terurai, nukleolus menghilang, sentriol berpindah ke kutub bertentangan. Okey, sentriol berpindah ke kutub bertentangan dan gentian gelendong mula terbentuk. Ini di fasa profasa. Okey, kamu kena tahu apa yang terjadi di setiap fasa tersebut kerana soalan akan tanya apa yang berlaku pada peringkat profasa. Kamu kena ceritakanlah apa yang berlaku. Okey, maksudnya kalau soal struktur itu 3 markah, tengoklah skemanya macam mana, kamu mesti jawab dengan tepatlah apa yang berlaku. Contohnya kalau skema nak kromatin mula memendek dan menebal, kamu mesti menepati jawab macam tu. Kromatin mula memendek dan menebal di peringkat profasa. Okey, penting ya sebab tajuk ni antara yang biasa juga, yang famous jugalah. Okey. Seterusnya, fasa yang kedua adalah metafasa. Okey, sentriol berada di kutub yang bertentangan. Pada metafasa ini, gentian gelendong menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa. Okey, kalau kita tengok di peringkat metafasa, kromosom berada pada satu satah yang sama. Okey, dia semua beratur kat sini. Okey, berada pada satu satah yang sama iaitu di satah khatulistiwa. Okey, kromosom tersusun dalam satu baris. Metafasa berakhir apabila sentroma mula membahagi. Sentroma mula membahagi maksudnya sentroma yang bulat tu tadi dia akan membahagi dua. Okey, seterusnya kita akan tengok apa terjadi pada anafasa. Ingat ya, kalau gambar yang menunjukkan ada satah khatulistiwa ini, ini adalah metafasa. Kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. Metafasa berakhir apabila sentroma mula membahagi. Okey, bila sentroma mula membahagi, kita akan masuk ke anafasa. Okey, ni hasil daripada sentroma yang membahagi tadi. So dia dah pecah dua. Okey, dia dah bahagi dua.
Okey, di peringkat anafasa, sentroma membahagi dua dan kromatik kembar berpisah. Okey, dah pisah lah. Satu pergi ke kiri, satu pergi ke kanan. Okey, gentian gelendong mula memendek, mengecut dan kromatik kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Okey, jagalah kutub sel yang bertentangan. Dia akan pergilah ke sini, sini. Okey. So ada 4 di situ. Anafasa berakhir apabila kromatik sampai di kutub sel. Okey, bila sampai di kutub sel di sini, okey, bila kromatik ni sampai di kutub sel, maka berakhirlah anafasa. Okey, senang saja sebenarnya. Tapi kamu mesti fahamlah terms-termsnya. Tak apa, kamu cuba baca dulu. Kalau ada apa-apa tak faham, kamu boleh PM cikgu. Okey, boleh tanya cikgu lah. Okey, selepas anafasa yang terakhir sekali adalah telofasa. Okey, apabila sampai di kutub bertentangan, kromatik kini dikenali sebagai kromosom anak. Bila dia sampai dekat kutub tadi, masih ingat anafasa, okey, ni dia akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Bila dia sampai ke kutub, okey, dia tidak lagi kita panggil sebagai kromatik, kita panggil dia sebagai kromosom anak. Adakah benda yang sama? Ya, benda yang sama, tetapi bila dia berada di fasa yang berbeza, namanya juga akan berbeza. Sebab tu kamu perlu mahir, kamu perlu master term-term yang digunakan dalam mitosis dan meiosis ini. Tak apa, kita belajar lama-lama. Maksudnya kamu mesti sentiasa baca, sentiasa ingat, supaya sentiasa jawab soalan, supaya kamu biasa dengan term-term tersebut. Sayanglah kalau kamu faham tapi disebabkan term yang salah, kamu tak dapat markah. Okey. Di peringkat telofasa, apabila sampai di kutub bertentangan, kromatik kini dikenali sebagai kromosom anak. Setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap. Okey. Yang lengkap dan sama, seiras. Okey, sebab kita tadi daripada sel induk yang, kalau kita ingat tadi cikgu cakap sel induk membentuk dua sel anak yang sama. Okey, dua sel anak yang seiras. Okey, sekarang ni kita dah nak membentuk dua sel anak. Okey, di peringkat telofasa ini, kromosom berbentuk berbenang halus kromatin semula. Okey, tadi dah daripada kromatin dah membentuk kromosom, dekat telofasa ini membentuk kromatin semula. Nukleolus yang hilang tadi di peringkat profasa, ingat tak? Profasa, nukleolus menghilang. Di peringkat telofasa ini, nukleolus akan terbentuk semula. Gentian gelendong akan menghilang. Membran nukleus baharu terbentuk. Peringkat ini diikuti oleh seterusnya, iaitu sitokinesis. Okey, sitokinesis cikgu akan masuk minggu depan. Okey, kita akan berhenti sehingga telofasa dahulu. Sebab sitokinesis ini ianya berbeza bagi sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi, hari ini kita tengok mitosis, 4 peringkat profasa. Okey, apa yang berlaku? Metafasa, ingat ada satu khatulistiwa. Anafasa, kromatik sampai ke kutub sel. Telofasa, dia dah membentuk kromosom anak.